saya terus nyatakan soalan dia tentang SOP yang dihadapi oleh pihak warga pendidikan dan juga penjawat awam. Ya, SOP kalau bagi pendidikan khususnya di sekolah, ya, guru-guru yang tidak divaksin ini diasingkan, kononnya menyebabkan penyakit. Tetapi murid-murid tidak divaksin boleh bercampur gaul bersama murid-murid yang vaksin atau boleh bertemu guru yang tidak vaksin. Murid yang tidak vaksin boleh bertemu guru yang vaksin. Jadi itu kontradik yang amat jelas. Jadi di manakah rasionalnya? Mohon pandangan Dr. Zubaidi sikit. Silakan. Pertama sekali saya memang melihat satu benda ataupun satu SOP yang agak mengelirukan lah, yang bukan berdasarkan kepada sains yang sebenar. Sebab tu saya sebenarnya agak kecewa lah kalau ada yang mengatakan bahawa satu tag kita jaga kita ni sebenarnya adalah suatu benda yang agak, orang cakap tu, yang agak tersasar. Begitu juga apabila kita menggunakan tag kita vaksin untuk menjaga orang yang tersayang pun satu benda yang agak tersasar. Seolah-olah kita ni tak faham apa sebenarnya sains di belakang dia. Saya bawa contoh dulu seperti mana yang saya membuat perkongsian di dalam Facebook, di mana ada seorang ni, dia membawa anak dia, anak kecil dia dan juga isteri dia untuk membayar Telkom. Jadi bila dia masuk tu, guard tu menahan dia. Bila guard tu menahan, dia tanya sudah vaksin ke belum, yang suami belum vaksin, yang isteri sudah vaksin. Jadi dia kata yang boleh masuk isteri saja. Kemudian saya melihat yang sesuatu yang agak tak masuk akal apabila anak yang kecil yang berusia 5 tahun pun masuk. Saya beritahu yang anak ni pun belum vaksin ni, kenapa dia bernamakan masuk? Dia kata dia hanya mengikut arahan yang diberikan. Jadi ini ada satu benda yang agak pada saya lah, agak yang di luar sains, yang agak kelakar, yang agak menjadikan terutama di kalangan guru-guru yang sepatutnya kita hormat kerana telah mengambil masa menjaga anak kita, mengajar anak kita selama mungkin 8 jam, 9 jam dan juga bersusah payah selama ini bertahun-tahun daripada anak kita mungkin berusia 7 tahun sehingga 17 tahun lebih kurang agak 10 tahun. Cikgu-cikgu ni telah dianaktirikan, didiskriminasi hanya disebabkan tidak mahu menerima vaksin. Ramai yang tidak mengambil vaksin bukan sebab mereka menolak, tetapi disebabkan oleh berbagai faktor, antaranya ialah mungkin kepercayaan, agama dan juga masalah kesihatan. Yang ini saya rasa benda macam ini perlu Kementerian Kesihatan sebagai contohnya melihat benda ini sebagai sesuatu yang real. Tak semua orang yang sesuai untuk mendapatkan suntikan vaksin ini, kerana berkemungkinan apabila mereka mendapat suntikan semakin teruk keadaan kesihatannya. Yang kedua, apabila ramai juga yang bertanya macam mana kita nak mengambil satu justifikasi sama ada kita nak mengambil sesuatu suntikan ataupun tidak mengambil suntikan dan vaksin. Kalau zaman dulu kita mengambil suntikan ni disebabkan oleh risiko. Sebab tu saya selalu sebagai pengamal perubatan moden ni kadang-kadang kita bercakap tentang risiko. Kalau kita tak ada risiko, jadi buat apa kita mencegah? Sebagai contoh analog yang mudah sekali, kalau kita tidak membawa motosikal yang di mana kebarangkalian kita bila kita mengalami kemalangan, kepala kita akan jadi pecah, mengapa perlu kita memakai helmet? Jadi maksudnya orang yang menunggang motosikal saja hanya akan memakai helmet. Orang yang duduk rumah nak buat apa pakai helmet sebab dia tak ada risiko. Jadi kita tengok balik dalam senario vaksin ni ataupun imunisasi ni, kita sepatutnya memberikan kepada mereka yang berisiko saja, bukan pada semua orang. Jadi mengapa kita nak bagi helmet, so yang kita panggil helmet ni kepada semua orang kalau mereka tidak ada risiko? Kita lihat sendiri sebelum adanya vaksin sebagai contoh, kanak-kanak jarang, memang orang cakap tu tak ada yang masuk di hospital. Mungkin ada, cuma disebabkan oleh penyakit yang sedia ada. Sebagai contoh, kanak-kanak yang ada mungkin ada bronkitis sebelum ni, pneumonia sebelum ni, mereka mungkin positif, tetapi kita nak tengok kebarangkalian dia untuk tidak dapat dirawat dengan baik. Maksudnya kematian. So far ni yang saya ingat memang tak ada di kalangan kanak-kanak. Kalau ada pun mungkin di kalangan kanak-kanak yang mempunyai masalah kesihatan yang agak teruk. Jadi kalau secara amnya kita tengok kanak-kanak di Malaysia, kanak-kanak ialah anak-anak kita yang bersekolah, anak-anak remaja kita dan sebagainya, kebarangkalian mereka untuk masuk dalam kategori 3, 4 dan 5 ni pada saya dia agak rendah sebenarnya.
dalam isu di sekolah asrama yang baru-baru ni kita lihat yang mana didapati ramai pelajar-pelajar yang positif. Ada yang sampai cakap ada kategori 2 dan sebagainya. Dan saya percaya mereka akan sembuh dengan sendirinya tanpa ada masalah. Sebab ini adalah data, iaitu kanak-kanak, remaja dan orang yang sihat selalunya dia akan sembuh dengan sendirinya. Jadi mengapa perlu kita memakaikan sekali lagi helmet pada mereka sedangkan mereka tidak mempunyai risiko? Saya bawa satu perbandingan sebagai contoh, demam denggi. Demam denggi ni kebarangkalian untuk meninggal dunia tidak dapat diselamatkan lebih tinggi daripada COVID-19. Orang yang ada denggi ni dikatakan lebih daripada 30% untuk boleh mengalami kematian. Kalau kita banding dengan COVID ni, dia terlalu rendah sangat. Kadang-kadang tak sampai 1% pun. Tapi jumlah dia ramai lah. Sebab tu kita nampak beratus. Tapi peratusannya dia agak rendah. Berbanding dengan denggi sebenarnya. Di denggi, kita hanya merawat, menahan, memberikan rawatan hanya kepada pesakit yang ada simptom je. Sebagai contoh, kalau pesakit jumpa saya, doktor saya ni ada demam, kebetulan tinggal di kawasan yang ada endemik denggi, selalu kita akan cek darah untuk memastikan dia ada masalah jangkitan denggi atau tidak. Bila kita cek, memang positif denggi, kita akan hantar dia ke hospital untuk pemeriksaan lanjut sebagai contoh. Tetapi selalunya doktor di hospital menolak. Kata balik rumah, rehat, minum air banyak, kemudian datang semula apabila ada simptom. Yang itu yang biasa kita buat. Maksudnya orang yang tak ada simptom, walaupun dia denggi positif, tidak perlu diberikan rawatan, tidak perlu diberikan treatment sebab tak ada treatment yang spesifik. Hanya mereka minum air, kemungkinan minumlah apa-apa vitamin dan sebagainya untuk meningkatkan sistem daya tahan dan akhirnya akan sembuh dengan sendiri. Jadi berbalik pula kepada perbandingan jangkitan COVID ni. Jangkitan COVID ni sebenarnya dia bukan sebagai contoh hari ini positif besok dia mati. Tidak. Dia akan menyebabkan kerosakan secara beransur-ansur kepada paru-paru kita. Maksudnya hari ini dapat jangkitan COVID, mungkin selepas 3-4 hari, 5-6 hari, mungkin seminggu barulah dia mengalami masalah. Ada orang yang ambil masa lebih lama dan ikut sembuh, ada yang ambil masa yang lebih singkat, yang itu orang-orang yang mengalami masalah penyakit yang kronik. Jadi kita nak bawa bandingan, kalau denggi, pesakit walaupun positif, kita boleh hantar dia balik kerana mereka tidak ada tanda-tanda yang mengancam nyawa, platelet walaupun 100 masih lagi dibenarkan balik. Tetapi kenapa COVID yang positif saja, yang tak ada simptom, kita terasa terlalu ketakutan. Saya boleh melihat laporan akhbar atau laporan berita yang menunjukkan seolah-olah menteri sendiri, pengetua sendiri rasa macam kelang kabut apabila kanak-kanak ataupun pelajar ini menjadi positif. Kita rasa macam dah kenapa ni? Sebab mereka hanya positif saja, tak ada simptom pun. Mereka insya-Allah akan cepat baik. Cuma berikan minum air, rehat yang cukup, mungkin beriadah sikit untuk dapatkan cahaya matahari dan sebagainya, insya-Allah dia akan okey. Mengapa kita perlu jadi kalut begitu? Mengapa kita perlu jadi macam melakukan SOP yang tidak sioman? Jadi berbalik kepada cikgu tadi kan, apabila cikgu ni tidak mendapatkan suntikan dan sebagainya, kita kena faham bahawa yang bermasalah hanyalah cikgu ni kalau katakan dia positif. Cikgu yang dah dapat suntikan ni, mengapa perlu menggelabah, mengapa perlu takut, mengapa perlu rasa macam terancam sedangkan mereka dah memakai helmet tadi kan? Dia ibarat sebagai inilah cikgu. 2 orang naik motosikal, satu pakai helmet, satu tak pakai helmet. Yang pakai helmet tu lebih takut daripada orang yang tak pakai helmet. Jadi ini merupakan satu benda yang sangat mengecewakan apabila keadaan ini berlaku. Sepatutnya orang yang dah pakai helmet, buat apa kita bimbang terhadap diri sendiri? Biarlah orang yang tak pakai helmet tu bagaimana. Tetapi inilah ketakutan yang telah disalah tafsirkan, ketakutan yang telah disebarkan bahawa kalau kita tak vaksin dalam kes macam gini, dia akan menyebabkan jangkitan dan juga menjangkitkan kepada orang lain. Saya kadang-kadang kecewa apabila di kalangan doktor sendiri yang membuat diskriminasi terhadap pesakit dia. Apabila pesakit datang berjumpa, dia kata sebagai contoh, tak vaksin. Contoh, seolah-olah dia adalah berjumpa dengan hantu, yang mana hantu ini mungkin akan menyebabkan, menyusahkan dia, memberikan dia sakit dan sebagainya. Sedangkan dia dah ada vaksin. Apa masalah dia? Kalau kita tengok senario yang dulu, doktor sebenarnya diajar supaya tidak ada diskriminasi terhadap pesakit langsung. Ini adalah satu oath ataupun satu sumpah yang diangkat oleh seorang doktor apabila merawat pesakit jaya itu tidak ada diskriminasi. Kalau dulu HIV paling ditakuti. Saya masih ingat di tahun-tahun 1990-an. HIV adalah antara
jangkitan virus yang ditakuti, tetapi seringkali diberitahu supaya jangan ada diskriminasi. Walaupun pesakit itu HIV, jangan takut, jangan buat diskriminasi, itu untuk HIV. Begitu juga zaman sebelum ni, ada pesakit kusta, ada doktor yang merawat sebab kita faham macam mana jangkitan itu berlaku dan cara mencegah dia. Jadi kita tak perlu nak ada satu diskriminasi di kalangan pesakit. Malah kalau pesakit itu adalah seorang penjenayah, pembunuh atau apa lagi kan, penjenayah, kita tak boleh buat diskriminasi. Tetapi sekarang ni apabila seorang pesakit yang tidak mendapat suntikan, kita dah ada satu diskriminasi, seolah-olah ni mereka telah melakukan satu jenayah yang besar, sudah mempunyai satu penyakit yang boleh dijangkiti, yang boleh memberikan satu kemudaratan yang amat teruk pada so. Padahal mereka hanya kategori 1 je mungkin, ataupun kategori 2 yang mana kebanyakan mereka akan sembuh dengan meningkatkan sistem daya tahan kita. Sebab tu saya selalu menekankan bahawa kita harus meningkatkan sistem daya tahan kita sebab virus akan datang. Hari ini COVID, varian yang terbaru Omicron kan, Omicron. Mungkin lepas ni ada lagi sehingga Omega. Lepas daripada corona mungkin ada satu lagi virus influenza sebagainya tu akan datang dan sebagainya. Apa yang penting ialah kita meningkatkan sistem daya tahan kita. Kita mengubah cara hidup kita. Kita melihat cara pemakanan kita, cara tidur kita, cara kita menangani stres, cara kita memilih makanan. Yang itu sebenarnya dia akan meningkatkan sistem daya tahan kita dan juga mengelakkan kita daripada pelbagai jadi penyakit. Sebab tu kadang-kadang isu ni sebenarnya isu yang pada saya lah, isu yang superficial yang mana virus tu akan datang lagi dan lagi dengan pelbagai nama, pelbagai varian, pelbagai jenis dan sebagainya. Kita ni yang hidup ni perlu tingkatkan sistem daya tahan kita. Yang itu yang lebih mustahak, bukan hanya dengan vaksin. Vaksin ni pada saya dia hanya sesuai hanya dibagi kepada golongan tersasar, contohnya doktor yang berjumpa dengan pesakit dan sebagainya. Tetapi kena faham bahawa antibodi yang dihasilkan pun tak lama, 3 hingga 4 bulan, dan mereka harus mendapatkan suntikan. Itu pun orang yang dah ada vaksin pun, yang telah divaksin, kena faham bahawa mereka juga berisiko untuk mendapat jangkitan. Walaupun dah ada vaksin, tetapi risiko untuk dapat jangkitan tu ada. Sebab tu saya lebih kepada pendekatan yang lebih yang syumul, yang lebih komprehensif, supaya kita hari ini menjaga, meningkatkan sistem daya tahan kita, supaya apa jenis pun virus yang datang dan sebagainya, kita akan lebih selamat, akan lebih terlindung. Dan satu lagi saya nak sentuh sikit tentang virus Omicron ni. Virus Omicron ni sebenarnya adalah virus yang bermutasi 30 kali daripada yang sebelumnya. Dan kalau kita tengok sejarah penularan virus, pandemik virus ni, selalunya dia perlahan-lahan dia akan menjadi lemah virus ni, dan akhirnya akan berakhir. Dan manusia ni akan berada dalam fasa endemik. Dan saya percaya Omicron ni, ya kalau mengikut laporan daripada luar, bahawa virus ini memang mudah tersebar. Tetapi dia punya severity, keterukan dia sangatlah rendah berbanding dengan varian sebelumnya. Yang ini pada saya dia adalah satu nature of history, yang mana virus akan menjadi semakin lama dan semakin lemah. Dia akan menggantikan varian virus yang sebelumnya, Delta, Alpha dan sebagainya, dan manusia akan berada dalam keadaan atau bebas daripada virus corona. Saya harapkan begitu. Sebab ini yang kita dapat kumpulkan daripada kajian sains daripada luar. Cuma saya amat sedih sangat apabila menteri sendiri memberitahu seolah-olah bahawa varian Omicron ni memang betul mudah merebak tetapi berbahaya dan sebagainya. Padahal kajian saintifik daripada luar sendiri hanya memberitahu betul dia menyebabkan dengan lebih cepat, tetapi ke severity ataupun teruknya penyakit ini adalah sangat kurang, tak sama dengan varian Delta juga dan Alpha. Jadi kita mengharapkan lepas ni varian ini menjadi lebah dan akhirnya pandemik COVID yang dah berlaku selama lebih daripada 2 tahun ni dia akan bahaya dengan cepat dan kita akan hidup dalam keadaan yang biasa. Doktor, mohon respon soalan. Ada 2 soalan daripada media sosial, daripada FB. Saya ambil pertama tentang booster. Jadi, apakah keperluan guru-guru untuk ambil booster walaupun tak tergolong dalam golongan berisiko? Itu pertama. Dan soalan kedua juga daripada FB ni, saya pilih dulu suntik untuk herd immunity. Apa sebenarnya maksud herd immunity, doktor? Sebab dah 90% cucuk, tiba-tiba tak jadi guna herd immunity pula. Minta respon pendek, doktor. Silakan. Ya, seperti mana saya beritahu bahawa apabila kita nak mengambil sesuatu, terutamanya vaksinasi ni, justifikasi yang perlu kita lihat pertama sekali adalah risiko dia.
sama ada kita ni berisiko untuk mendapat jangkitan itu. Yang kedua adalah dia punya severity. Maksudnya kalau kita dijangkit, adakah jangkitan itu adalah memang teruk, memang tak boleh diselamatkan. Yang ketiga, kadar kesembuhan dia. Maksudnya kalau kita dapat jangkitan tu, adakah kemungkinan kita untuk sembuh tinggi atau rendah. Daripada justifikasi itulah, 3 justifikasi itu barulah kita membuat keputusan sama ada kita nak dapatkan suntikan ataupun tidak. Seperti mana saya beritahu tadi sebagai contoh doktor yang bekerja di hospital, dia punya risiko untuk dapatkan sebagai contoh jangkitan memang tinggi. Teruk, kita tahu dia tak berapa teruk, tetapi kesembuhan pun dia sangat tinggi. Jadi atas sebab risiko yang tinggi, mereka mungkin sesuai diambil untuk mendapatkan vaksinasi. Tetapi sebagai contoh orang awam, orang yang tak berhadapan dengan pesakit dan sebagainya, vaksinasi ini bukanlah the only way ataupun the only treatment, the only prevention yang kita bagikan kepada semua orang. Tidak begitu. Seperti kita tahu bahawa vaksin ni adalah sebahagian kecil. Dia hanya terlibat dalam beta cell. Beta cell ni yang ada memori ni, dia akan mengeluarkan antibody apabila ada jangkitan. Maksudnya walaupun tahap antibody dalam tubuh tu mungkin dia merendah, tetapi apabila ada jangkitan, dia akan segera mengeluarkan antibody. Jadi mengapa nak perlu kita suntik lagi supaya kita mendapat satu antibody yang kekal, lepas tu tak berguna, dia akan turun balik, lepas tu kita nak suntik balik, tak ada risiko, dia akan tinggi lagi, lepas tu dia turun balik. Yang ini adalah pada saya lah, dia mungkin satu tindakan sia-sia. Kerana apa? Pertama sekali kita melihat pada kesan sampingan dia. Kesan sampingan ni satu masalah yang kadang-kadang kita cakap orang lain tak ada masalah pun. Betul, orang lain tak ada masalah, tetapi mungkin kita ada masalah. Sebab itu ianya tidak boleh dipaksa, tidak boleh diwajibkan, tidak boleh perlu ada diskriminasi sebab setiap orang mempunyai masalah masing-masing. Yang itu yang pertama. Yang kedua, kita kena faham bahawa apabila seorang tu dah disuntik, dia walaupun kita menerimanya secara percuma, tetapi kerajaan telah membelanjakan berbilion. Ini semua duit kita sebenarnya. Kalau sebagai contoh satu pembaziran berlaku, mengapa kita tidak boleh memberikan satu pendapat, pandangan dan sebagainya? Mengapa kita perlu membazirkan kepada sesuatu benda yang tidak perlu? Yang inilah kadang-kadang kita nak beri highlight bahawa ini bukan masalah suntik tak suntik ataupun kita anti vaksin atau kita pro pada vaksin, bukan. Ini perbelanjaan negara, berbilion telah dihabiskan, dan disebabkan ini juga adik-beradik bergaduh, yang mana yang tak vaksin dan juga yang vaksin. Antara cikgu seperti dalam sekolah pun dah bergaduh, cikgu vaksin dan juga tak vaksin. Ini adalah suatu benda yang agak sepatutnya tidak berlaku. Cikgu yang tak vaksin ni ataupun siapa sajalah tak vaksin, mereka bukannya komunis, mereka bukannya orang yang subversif, mereka bukannya teroris. Mengapa perlu ada satu diskriminasi? Mereka adalah pembayar cukai, warga negara yang sepatutnya dihormati pilihan mereka. Yang inilah yang kita nak bawa supaya orang faham bahawa vaksinasi ini adalah pilihan. Vaksinasi adalah suatu perlu diberikan kepada yang bersasar, tidak perlu diwajibkan dan juga tidak seharusnya ada diskriminasi.